Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semoga anak-anak pelajar ceria-ceria sentiasa dan terus bersemangat untuk meneruskan kehidupan pada hari ini. Cikgu doakan agar semua bahagia sentiasa pada hari ini. Bersama saya, Cikgu Umi Kalsum binti Cik Ros, kaunselor daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Maran 2, ingin berkongsi berkaitan dengan mengurus masa dengan bijak. Hidup dan masa berjalan seiringan, bergerak dan sentiasa mengejar kita. Jadi, bagaimana untuk mengurus masa dengan bijak supaya kehidupan kita sentiasa dan lebih bermakna? Okey, mengurus masa dengan bijak ialah tajuk perkongsian cikgu pada hari ini. Okey, berapa banyak masa yang anda habiskan untuk tidur, makan, bermain dan belajar? Bagaimana anda menguruskan masa setiap hari? Kerana orang yang berjaya ialah orang yang sentiasa menggunakan masa dengan smart ataupun bijak dalam kehidupan dia. Okey, apabila anda gagal untuk menguruskan masa dengan bijak, anda mungkin membazir banyak masa yang berfaedah. Okey, yang pertama. Yang kedua, anda akan berasa gusar dan mudah untuk marah jika masa yang digunakan tidak bijak ataupun gagal untuk menggunakan masa dengan bijak. Okey, yang ketiga, anda akan jadi cemas dan bimbang. Sentiasa akan cemas dan bimbang. Okey, dan yang keempat, apabila anda gagal untuk menguruskan masa dengan bijak, perasaan akan menjadi tertekan dan sekaligus anda akan merasa stres. Okey, seterusnya, apabila anda gagal untuk menguruskan masa dengan bijak, anda mungkin menjadi tidak proaktif ataupun kurang aktif dalam melakukan kerja sehari-harian pada hari tersebut. Okey, dan yang paling membimbangkan, apabila anda gagal untuk menguruskan masa dengan bijak, anda mungkin gagal menyiapkan apa-apa tugasan pada masa yang ditetapkan. Okey, seterusnya. Okey, pastikan anda menguruskan masa dengan betul, dengan bijak. Okey, boleh? Cikgu ingin kongsikan 4 tips untuk menguruskan masa dengan bijak. Okey, marilah sama kita dengar perkongsian daripada cikgu. Okey, yang pertama do it 4D, 4 tips 4D, iaitu yang pertama, D yang pertama, lakukan perkara yang wajib terlebih dahulu. Lakukan perkara yang wajib yang perlu anda lakukan dengan segera. Do it. Contoh, kita sebagai seorang pelajar, kita mesti menyiapkan kerja sekolah atau mengulang kaji pelajaran terlebih dahulu sebelum melakukan aktiviti-aktiviti yang lain. Okey, untuk do it ini lagi bagus dan berkesan jika anda sediakan satu jadual dan jelas apa yang anda ingin lakukan pada hari tersebut. Dan yang paling penting juga, do it ini ialah kita utamakan yang lebih utama. Contohnya ialah solatlah di awal waktu. Bila kita solat di awal waktu, perkara yang lain yang kita lakukan akan menjadi lebih terurus. Okey, yang kedua, D yang kedua ialah decide. Okey, decide ini anda perlu buat pilihan sama ada anda perlu lakukan secara decide. Yang kedua, anda perlu buat pilihan anda untuk melakukan perkara itu sekarang ataupun tidak. Okey, hidup ni perlu memilih. Contoh, sebagai seorang pelajar, memang kita tidak lari daripada tugasan kita seharian itu, belajar, mengulang kaji pelajaran dan sebagainya. Banyak kerja yang kita lakukan. Jadi, decide satu pilihan dalam sehari-harian anda untuk membuat apa yang perlu, yang penting dahulu. Contoh, pada hari cuti, nak basuh kasut ataupun mengulang kaji pelajaran terlebih dahulu. Contoh yang paling ringkas. Tapi itulah yang sentiasa kita
terlepas pandang. Okey, nak ulang kaji dulu ke? Nak basuh kasut dulu ke? Nak buat kerja sekolah dahulu? Decide. Pilihan di tangan anda. Okey, seterusnya. D yang ketiga, delay. Anda perlu tangguhkan dahulu aktiviti sosial untuk memberi fokus terhadap pembelajaran dalam tempoh tertentu. Contohnya, kita perlu delay, nak pergi bercuti dahulu ke, nak pergi melancong ke, ataupun nak melepak dengan kawan-kawan. Okey, boleh tak kita delay apa yang penting, apa yang tidak penting? Maksudnya tangguhkan dahulu melepak, bercuti supaya kita dapat fokus terhadap pembelajaran dalam tempoh masa tertentu. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, yang keempat, D yang keempat iaitu yang terakhir. Okey, segala bentuk media sosial dan perkara yang boleh melekakan anda perlu dihapuskan atau dipadamkan terus dari senarai aktiviti harian anda. Kenapa kena delete? D untuk delete. Okey, delete dahulu Facebook, Instagram, WeChat, Twitter, TikTok dan sebagainya. Semua perkara itu adalah melekakan kita. Jadi tolonglah delete dahulu semua perkara tersebut untuk memberi fokus pada pembelajaran pada hari tersebut. Jika anda berjaya untuk delete semua ni, insya-Allah kita dapat fokus dan dapat menguruskan masa dengan penuh bijaksana. Okey, itu adalah 4 tips yang cikgu bagi hari ini berkaitan dengan mengurus masa dengan bijak. Okeylah, itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Semoga dapat dimanfaatkan dan diamalkan bersama-sama. Okey, murid-murid, masa amat berharga. Jadi, marilah sama-sama kita menggunakan masa dengan sebaik-baiknya supaya kita jadi orang yang cemerlang, orang yang hebat. Kerana orang yang hebat, orang yang dapat mengurus masa dengan bijak. Okey, sama-sama kita hayati lagu ini, iaitu Demi Masa. Manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sebelum
manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Okey. Demi masa, lagu tadi sama-sama kita hayati dan kesimpulannya ialah ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa tak akan tunggu sesiapa, tak kira mereka sesiapa sahaja. Masa pun tak akan tunggu walaupun cikgu. Jadinya pelajar dan kita manusia biasa, masa tak akan tunggu sesiapa pun. Okey, cikgu nak bagi satu lagi tips ataupun rahsia untuk awak mengurus hidup ni dengan baik, iaitu perkongsian daripada Ustazah Asma Harun berkaitan dengan Allahumma ya barik. Bacalah ya barik setiap sekali selepas subuh, iaitu Allahumma ya barik, ya barik, ya barik sebanyak 40 kali, iaitu, dan selepas itu kita boleh doa, ya Allah, kau uruskanlah diriku, kehidupanku, masa aku. Ya barik itu bermaksud mengurus, mengatur masa itu, semuanya dari Engkau ya Allah. Okey, semoga sama-sama kita amalkan tips dan perkongsian cikgu hari ini. Okey, sekian, terima kasih.